Ad-darsu, darsun al-an takmilah ataupun pelengkap kepada al-fi'lul mabni lil majhul yang fi'il madhi tadi. Al-an nata'allam an al-fi'li al-mudhari' al-mabni lil majhul. Fi'lul mudhari'. Kalau tadi fi'il madhi, al-an al-fi'lul mudhari'. Masih lagi dalam tajuk al-mabni lil majhul yang dibina untuk pelaku yang tidak diketahui, artinya ayat pasif kita lah. Tapi sekarang ni melibatkan fi'il mudhari'. Jadi apabila melibatkan fi'il mudhari', yang secara asalnya sama saja dengan fi'il madhi, yang berbezanya hanyalah baris. Kalau fi'il madhi tadi baris depan, kemudian baris bawah. Fi'il mudhari' sikit saja beza dia. Baris depan, kemudian baris atas. Beza. Fi'il madhi tadi baris depan, baris bawah. Sekarang ni mudhari' baris depan dan baris atas. Jadi kita lihat contoh dia. Al-misal fi al-misalul awal fi majmu'ah alif. Al-misalul awal yahmilu talibul kitab. Ini bentuk fi'il mudhari'. Yahmilu talibu al-kitab. Pelajar itu membawa kitab. Kalau tadi telah membawa, sekarang ni membawa lah ya, ataupun sedang membawa. Pelajar itu membawa kitab. Sekarang ni kita nak tukar kepada bentuk dibawa. Kitab itu dibawa. Jadi apakah bentuk dia sekarang ni? Lihat. Kalau tadi dibaca yahmilu, sekarang ni ditukar kepada yu. Baris pertama tukar kepada baris dhammah. Huruf mudhari' ya tu kan, tukar kepada dhammah. Huruf yang sebelum akhir, huruf akhir lam, sebelum akhir huruf mim. Kalau fi'il madhi dibaca dengan baris bawah. Tapi untuk fi'il mudhari' dibaca dengan fathah baris atas. Jadi ditukar kepada daripada yahmilu bertukar menjadi yuhmalu. Itu saja. Baris depan, huruf sebelum akhir, baris atas. Yuhmalul kitab, kitab itu telah dibawa. Ini ya, itu untuk contoh yang pertama. Al-misalul tsani lebih kurang sama. Yahsudul fallahu zar'a. Telah menuai, ini fi'il mudhari'. Petani itu menuai tanaman dia. Petani itu menuai tanaman. Yahsudu, menuai. Tukar kepada mabni lil majhul, tukar baris dhammah, ya itu baris dhammah, huruf sebelum akhir baris atas. Maka dibaca sekarang dengan bacaan yuhsadu. Yahsudu, yuhsadu, artinya dituai. Maka tanaman itu dituai. Dituai, sedang dituai. Boleh juga terjemahan begitu. Jadi ini adalah mabni lil majhul tetapi untuk fi'il mudhari'. Okay. Rakam salasa, ini ada yang ini fi'il yang melibatkan harful illah. Jadi seperti yang kita dah lihat tadi, apabila ada harful illah akan bertukarlah huruf dan sebagainya. Untuk fi'il yang seterusnya, yaqulu. Yaqulul mu'minul haqqa. Al-mu'min al-mu'min itu berkata kebenaran. Bercakap benar. Yaqulul mu'minu al-haqqa. Orang mukmin bercakap benar. Sekarang ni kita nak tukar ayat dia kepada kebenaran itu telah diucapkan, telah dikatakan. Kalau tadi berkata, sekarang ni telah dikatakan. Jadi sekiranya mengikut kaedah yang kita dah tahu, huruf baris depan dibaca dengan yu, huruf sebelum akhir dibaca dengan baris atas kan. Sepatutnya begitulah mengikut kaedah umum dia. Tapi nak baca bagaimana ni? Yu kuwalu. Tak boleh. Kerana apa? Kerana di sini sudah ada huruf harful illah. Jadi bila ada harful illah, maka ditukar kepada baris yang sesuai, ditukar kepada huruf yang sesuai daripada huruf huruf waw ini ditukar kepada huruf alif. Jadi bentuk dia sekarang ni adalah ya, qaf, alif, lam. Baca dia bagaimana? Ya itu baris depan. Huruf sebelum akhir, huruf lam, sebelum dia huruf alif baris atas. Tetapi dalam kes ini, alif, ni harful illah tak boleh terima baris atas. Maka baris atas itu dipindahkan ke depan. Fi'il baru kita adalah yuqalu. Yuqalu. Ini fi'il baru kita. Daripada yaqulu menjadi yuqalu. Yuqalul haqqu. Yuqalul haqqu. Kebenaran telah diucapkan. Yuqalul haqqu. Boleh ya? Jadi melibatkan harful illah kita hafalkanlah. Kalau tak nak pening macam mana, bertukar dan sebagainya, kita hafalkan. Yaqulu, yuqalu. Tak banyak pun ya, harful illah ni tak banyak. Contoh yang seterusnya, rakam arba'ah.
Yabi'u tajirul aqmisha. Peniaga itu menjual apa ni? Kain-kain, kain aqmisha. Kumas kita kata. Dia telah menjual kain. Yabi'u tajiru al-aqmisha. Nah, ini pun ada melibatkan harful illah, huruf ya di tengah tu. Yabi' ya. Jadi apa yang kita nak lakukan? Okay. Sama seperti tadi. Kaedah umum mengatakan huruf pertama tukar kepada baris dhammah. Jadi ya menjadi yu. Kaedah yang seterusnya, huruf yang sebelum akhir iaitu huruf ya tukar kepada baris atas. Ya. Itu kaedah umum. Tetapi seperti yang kita dah lihat tadi, di sini ada harfu al-illah. Jadi bila ada harfu al-illah, dia akan ditukar. Agak-agak nak tukar huruf apa ni yang sesuai dengan baris atas? Nak tukar kepada waw ataupun tukar kepada alif? Untuk alif. Kerana yang sesuai dengan baris atas adalah huruf alif. Maka di sini tukar kepada alif. Baca semula. You. Alif nak dibariskan atas tak sesuai kerana dia adalah harful illah. Maka baris ni dipindah ke depan. Dipindahkan ke depan, dibawa pada huruf ba. Jadi baca dia sekarang ni adalah yuba. Yuba. Dan bagaimana nak baca huruf akhir ain itu? Huruf akhir itu kita tak tukar kerana ini adalah tanda identiti untuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' memang dibaca dengan baris depan akhir dia. Maka kita baca yuba'u. Tak tukar apa-apa pada huruf akhir. Yuba'u. Dijual. Dijual. Apa yang telah dijual? Aqmisyah, kain-kain itu. Sekarang ni lihat. Asal fi'il itu tadi yuba'u. Yuba'u. Tetapi apabila kita perhatikan di sini yang dijual itu apa? Aqmisyah, jamak dan mu'annas. Maka fi'il itu tukar kepada bentuk untuk mu'annas. Jadi sebagaimana fi'il mudhari' yang biasa kita jumpa, kalau contoh yazhabu, untuk huwa yazhabu, kalau nak kata hiya, kita akan kata tazhabu. Betul kan? Huruf depan tu. Yazhabu tukar kepada tazhabu. Di sini pun sama. Asalnya yuba'u, tapi di sini adalah mu'annas, maka tukar kepada tuba'u. Tuba'u. Itu adalah perubahan yang perlu kita lakukan apabila perkara yang selepas fi'il itu adalah mu'annas, tukar. Kalau fi'il madhi tadi kita tambah ta di hujung, bi'at. Tapi untuk fi'il mudhari' kita tukarkan huruf depan. Ta. Baik, itu adalah untuk rakam 4. Nombor 5. Nombor 5 sekarang ni melibatkan fi'il yang lebih dari 4 huruf. Yang lebih dari 3 huruf. Yuwaddihu. Yuwaddihul mu'allimud darsa. Cikgu menerangkan. Yuwaddih. Waddaha yuwaddihud dars. Tukar kepada guru pelajaran itu diterangkan. Diterangkan. Explain lah ni. Diterangkan. Jadi, tak kisahlah dia berapa huruf sekalipun, kaedah umum kita gunakan. Iaitu, apa dia kaedah umum tadi? Baris huruf depan, baris depan. Kebetulan di sini sudah baris depan, tak ada masalah. Kita letak juga baris depan. Dan huruf yang sebelum akhir, iaitu huruf dot, baris atas. Jadi dapatlah fi'il yang baru. Asalnya yuwaddihu. Sekarang ni menjadi yuwad. Yang ni tak boleh tukar. Yuwaddahu. 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 Jadi kalau kita lihat fi'il dia sekarang ni betul. Yuwaddahu. Ad-darsu. Pelajaran itu telah dijelaskan. Telah diterangkan. Yuwaddahu. Yuwaddihu. Yuwaddahu. Beza dia hanya pada satu baris sahaja. Yuwaddihu menerang. Yuwaddahu diterang. Dan al-mithalul akhir. Yantaziru Muhammadun haflaz zafaf. Muhammad menunggu. Yantazir. Yantazir bermakna menunggu. Muhammad menunggu haflah ni majlis perkahwinan. Zafaf. Kita kata. Az-zafaf. Haflatuz zafaf. Atau haflaz zafaf. Muhammad menunggu majlis perkahwinan. Tukar kepada ditunggu. Sekarang ni dah berapa huruf? 5 huruf. Tak ada masalah. Walaupun 5 huruf, kaedah umum, still kita gunakan. Tukar baris depan, you. Dan baris akhir. Baris akhir nak tukar kepada baris
Maaf, bukan baris akhir. Sebelum akhir. Sebelum akhir, ditukar kepada baris atas. Jadi fi'il dia sekarang ni adalah yuntazaru. Yuntazaru. Asal dia yantaziru, sekarang ni dibaca yuntazaru, makna dia ditunggu. Majlis perkahwinan itu ditunggu. Ditunggu-tunggu lah ni. Ditunggu-tunggu. Yuntazar. Jadi itu adalah bagaimana kita tukar daripada fi'il mudhari' daripada mabni al-mabni lil ma'lum kepada al-mabni li al-majhul. Jadi tak ada beza sangat dengan fi'il madhi tadi. Cuma baris akhir. Baris sebelum akhir sahaja yang kita tukar. Yang lain-lain semuanya tak ada. Dari segi makna semuanya sama seperti mabni fi'il madhi, mabni lil majhul. Al-an nanzuru ila al-qa'idah. Al-qa'idah, jadi dia dah tak perlu terangkanlah apa dia mabni lil majhul sebab kita dah belajar tadi kan. Baik, yubna al-fi'lul mudhari'u lil majhul. Dibina fi'il mudhari' untuk majhul, artinya untuk fa'il yang kita tak tahu. Jadi bagaimanakah bentuk fi'il mudhari' mabni lil majhul itu? Ini kaedah dia. Yang ini kita ingatkan. Dia kata bidhammi awwalihi, dengan membariskan huruf awal. Awal itu menunjuk kepada huruf awal. Dhammi itu merujuk kepada baris dhammah. Artinya baris dhammah. Kita dhammahkan huruf pertama. Wa fathi ma qabla akhirihi. Dan baris an atas. Fathi bermakna fathah. Baris huruf ma itu merujuk kepada huruf harf qabla akhirihi, sebelum akhir. Artinya huruf kedua akhir dibariskan dengan atas. Jadi ini adalah kaedah yang perlu kita hafalkan. Dumma awaluhu wa fathi, ataupun bidhammi awalihi wa fathi ma qabla akhirihi. Berbeza dengan mabni fi'il madhi. Fi'il madhi beza dia di sini. Wa kasri. Wa kasri. Baik. Itu untuk kaedah umum. Al-an, ini apabila ada huruf illah. Apabila ada huruf illah, dia kata idza kana ajwafan. Apabila fi'il itu adalah ajwaf. Ajwaf ini adalah satu istilah. Dulu ada belajar tajuk fi'il mu'tal. Saya tak ingat dalam level berapa. Fi'il mu'tal yang huruf illah dia di awal. Huruf illah di awal, nak panggil apa? Huruf illah dia di tengah, apa nama dia? Huruf illah di akhir, apa nama dia? Di sini dia kata fi'il itu adalah ajwaf. Ajwaf ni maknanya huruf illah di tengah. Buat catatan. Ajwaf itu maknanya huruf illah di tengah-tengah. Contohnya kalau fa, ain, lam, huruf illah. Ain itu adalah huruf illah dia. Contoh dia, instead of fa, ain, lam, dia jadi fa, la, macam tu. Macam seperti fi'il qala. Kan ada huruf illah di tengah tu kan. Itu adalah yang dimaksudkan dengan ajwaf. Artinya apabila ia adalah fi'il ajwaf. Ataupun mudah kita ingat apabila ada huruf illah di tengah. Begitu. Apa yang kita nak lakukan apabila fi'il itu adalah mu'tal yang ada huruf illah di tengah? Dia kata dumma awaluhu. Macam tadi juga. Kaedah umum dia sama. Dumma awaluhu. Baris depan kita dhammahkan dia. Tapi apa yang kita lakukan di sini? Tambahan dia wa quliba harfun illati alifan. Wa quliba. Quliba itu maknanya ditukar. Huruf illah itu ditukar kepada huruf alif. Artinya contoh tadi, ini contoh fi'il madhi ya. Jadi kita letakkan fi'il mudhari'. Yaqulu. Kan ada huruf illah di tengah tu. Jadi huruf illah dia inilah nak kena tukar kepada huruf alif. Tukar kepada alif. Baca dia seperti tadi. Yuqalu. Itu adalah yang perlu kita lakukan apabila fi'il itu adalah fi'il yang dipanggil sebagai fi'il ajwaf, iaitu yang ada huruf illah di tengah. Ini ya. Baik. Contoh, yaqulu. Tukar kepada yuqal, alif. Waw itu tukar kepada alif. Yuqal. Berkata, dikatakan. Yabi'u, jual. Menjual. Ya. Tukar kepada alif juga. Daripada yabi'u tukar kepada yuba'u. Jadi baris yang ni saya dah tunjukkan tadi kan. Dia berasal dari belakang, dipindah ke depan. Yuba'u. Yazidu, menambah.
ataupun bertambah boleh. Menambah lah, kita kata menambah. Yuzadu, ditambah. Ya tukar kepada alif. Yuzadu, ditambah. Kita kata yuzadu, yazidu, yuzadu. Ini adalah mabni lil majhul untuk fi'il mudhari' yang melibatkan harfu al-illah. Ya, harfu al-illah. Baik. Yang di bawah ini pun okey, di sini dia nak tunjukkan beberapa contoh lain ya untuk fi'il yang perlu kita lakukan perubahan selain daripada baris depan dan baris atas di akhir. Dia kata lahiz, perhatikan. Ba'dal af'alil mudhari'ah, beberapa fi'il mudhari' berikut yang di bawah ni, inda bina'iha lil majhul, semasa kita bentukkan dia untuk majhul. Kita tukar kepada bentuk mabni lil majhul, apa berlaku kepada, especially kepada tulisan dia, ejaan dia. Baris macam tadilah, baris depan, baris atas, tapi baris ada huruf-huruf tertentu yang perlu ditukar bergantung pada cara menulis dia. Ya'khuzu, mengambil. Ya'khuzu, mengambil. Nak tukar kepada diambil, tukar macam tadi, yu'khazu. Yu'khazu. Tetapi disebabkan huruf hamzah, ini melibatkan cara menulis huruf hamzah. Disebabkan huruf hamzah ni dia ada dhammah di awalnya, maka tak boleh dikekalkan bentuk alif, kena tukar kepada bentuk yang ada bentuk waw, rumah waw. Jadi ni cuma dari segi tulisan sajalah ya. Tidak ada tukar huruf dan sebagainya. Yu'khazu. Ya'khuzu, yu'khazu, diambil. Okay, itu untuk contoh yang ada hamzah. Yad'u, mengajak ataupun berdoa. Okay. Ditukar kepada mabni lil majhul, dia akan tukar kepada yud'a. Betul ya? Yud'a. Tetapi cuba bayangkan, waw ni kita tak tukar. Dia akan jadi yud'a, nak baca apa? Yud'awu, yud'aw, yud'awu. Jadi di sini dia ada harful illah. Maka dalam keadaan ni, waw ni ditukar kepada huruf alif. Alif maksurah. Untuk sesuaikan dia dengan baris atas. Ya. Kenapa tak tukar alif tegak? Memang bentuk yang digunakan adalah alif ini ya. Jadi kita ikut sajalah. Yud'a. Bukannya yud'a waw ke ataupun alif yang tegak tu. Yud'a. Diajak ataupun didoakan. Dimohon doa. Okay. Diajaklah, kita guna diajak. Fi'il yang seterusnya, yarmi, melontar, membaling, melontar. Fi'il ni berbeza dari segi makna mengikut konteks. Ada masanya kita terjemah dia baling, ada masanya terjemah contoh kalau kita panah, memanah. Jadi makna dia berbeza. Berbeza-beza mengikut konteks. Yarmi, tukar kepada dilontar, yurma. Jadi apa nak kita baca sekarang ni, disebabkan huruf akhir ada ya, sepatutnya dibaca yurmayu. Tetapi susah nak dibaca, maka ditukar daripada huruf ya, tukar kepada huruf alif maksurah. Tak perlu baca huruf ya itu, maka kita baca dia dengan yurma saja. Yurma, dibaling. Tempat dibaling, membaling, yurma. Dibaling. Dan yang akhir ni tidak ada perubahan apa-apa, cuma baris saja. Yu'aliju, ni yang melibatkan 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Yu'aliju, merawat. Kita nak tukar kepada dirawat, yu'alaju. Itu saja yang kita tukarkan. Yu dan huruf sebelum akhir bagi atas. Yu'alaju, dirawat. Jadi itu adalah untuk kaedah li al-fi'lil mudhari' al-mabni li al-majhul. Ada tak soalan apa-apa sebelum kita lihat kepada latihan? Al-mabni lil majhul. Tak ada? Tak ada. Dekat. Jadi kalau tak ada, kita lihat kepada at-tadrib. Tadribul awal. Tadribul awal, istakhrij. Istakhrij minan nassil ati. Keluarkan daripada nas yang berikut. Teks. Nas tu teks lah ya. Al-af'al al-mabniyah lil ma'lum. Fi'il mabni lil ma'lum. Dia tak sebut madhi ke mudhari', tapi sepatutnya fi'il mudhari' sahajalah ni, kerana pelajaran kita fi'il mudhari'. Jadi keluarkan fi'il mabni lil ma'lum, artinya yang tidak kita tukar, bentuk yang asal. Wal af'al al mabniyah lil majhul, dan juga yang manakah dia fi'il mabni lil majhul. Ini untuk nak test kemahiran kita, dapat tak kita tentukan fi'il tu mabni lil ma'lum ataupun mabni lil majhul.
Barulah kita dapat terjemah dengan betul. Membuat ataupun dibuat. Kita baca sama-sama. Tuzra'ul ashjaru wal azharu fil hadaiq. Tuzra'ul ashjaru wal azharu fil hadaiq. Ada tak fi'il di situ? Tuzra'u. Tuzra'u. Itu adalah fi'il. Baik, betul. Tuzra'u adalah fi'il. Mabni lil ma'lum ataupun mabni lil majhul. Kita lihat pattern dia. Mabni lil ma'lum ataupun mabni lil majhul. Maklum. Lil Maklum. maklum. Kalau maklum, kalau mabni lil maklum, bacaan dia adalah zara'a yazra'u. Itu adalah pattern. Majhul. Apa? Cuba kita lihat baris dia. Huruf pertama baris depan, huruf yang sebelum akhir baris atas. Ni adalah dua tanda yang menunjukkan dia ni adalah mabni lil majhul. Baris depan dan baris atas. Jadi ini mabni lil majhul. Asal dia tazra'u. Jadi apa makna terjemahan dia sekarang ni? Tuzra'ul ashjaru. Apa nak terjemah? Asalnya tazra'u tanam. Jadi di sini Ditanam. ditanam. Apa yang telah ditanam? Apa yang ditanam? Bunga. Bunga, azhar bunga, ashjar pokok. So, pokok-pokok dan bunga-bunga ditanam di hadaik. Hadaik Garden. Garden kan, jamak kalimah hadifah. Hadifah mufrad dia gardens. Hadaik pun kita kata hadaik. Nah, itu adalah fi'il yang pertama, mabni li al-majhul. Mabni lil majhul. Cuba kita lihat yang kedua lagi. Yang ayat yang kedua. Fa'iza zara nasul hadaiqa. Ada tak fi'il? Fi'il. Zara. Zara fi'il. Fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Okey. Mabni lil ma'lum ataupun mabni lil majhul ni? Maklum. Ini betul yang asal. Betul yang asal ya. So mabni lil ma'lum menziarahi. Bukannya diziarahi. Apabila manusia menziarahi taman-taman, menziarahi ya. Okey, itu mabni li al-ma'lum. Baik. So yang kedua mabni lil ma'lum. Yang ketiga. So apabila manusia mereka menziarahi taman, yarawna thimara. Yarawna thimara. Yara. Ini asal dia adalah yara. Yara. Waw tu adalah untuk jamak. Ni mereka kan. Maka ditukar kepada yarawna. Okay. Lihat pada fi'il yara. Adakah dia ni mabni lil ma'lum ataupun mabni lil majhul? Ada tak bentuk mabni lil majhul di situ? Mabni lil majhul tadi baris depan dan baris atas. Ada tak bentuk mabni lil majhul? Tak ada. Baris depan tak ada. Jadi tidak ada tanda mabni lil majhul, maka ini adalah fi'il mabni li al-ma'lum. Jadi terjemahan dia melihat, bukannya dilihat. Yarawna thimar, mereka melihat buah-buahan. As-thimar jamak kalimah samarun, buah. Tamar, so kita kata thimar. Mereka apabila mereka ziarah ke taman, mereka melihat buah-buahan. Apa berlaku kemudian? Dia kata maka tafrahul ainu. Tafrahul ainu. Ya, apa fi'il yang seterusnya? Tafrahu. Agak-agak ni apa? Mabni lil ma'lum atau mabni lil majhul? Majhul. Majhul. Maklum kot. Maklum. Kalau majhul mesti ada tanda ni, baris depan, baris atas. Di sini tidak ada baris depan. Maka ini adalah mabni lil ma'lum. Tafrahu. Mabni lil ma'lum. So apa makna tafrahu di sini? Apa makna farah? Gembira. Gembira. Tafrahu gembira lah fi'il dia. Tafrahu, maka gembiralah. Apa yang gembira? Mata. Mata yang memandang itu merasa gembira. Maka gembiralah mata. Mata menjadi gembira sebabkan dapat melihat buah-buahan ini. So tafrahu fi'il mabni li al-ma'lum ya. Mabni lil ma'lum.
Fi'il yang seterusnya, watan syarihu sudur. Watan syarihu sudur. Ni tak ada, ni sambung saja, ni salah. Ha, terus sambung. Tan syarihu. Tan syarihu. Mabni lil ma'lum atau mabni lil majhul? Maklum jelas, tak ada pada depannya jadi ni mabni lil ma'lum. Dan lapang syarihu maknanya lapang, sudur ini adalah dada. Sadrun. Alam nasrah laka sadrak, dada kan. So jamak dia sudur. Sadrun. Maka dada-dada menjadi lapang. Jadi gembira lah. Dada terasa lapang. Tan syarih. Ini daripada perkataan alam nasrah laka sadrak, kan. Adakah kami telah lapangkan dada kamu. Fatuk taful fawakih, fi'il seterusnya. Maka buah-buahan itu apa berlaku? Tuk tafu, fi'il dia tuk tafu. Mabni lil ma'lum atau mabni lil majhul? Maklum. Maklum. Majhul. Majhul. Yang mana satu? Baris depan, kemudian ada baris atas. Majhul. Majhul. Yang ni majhul ni. Jadi majhul tu tengok memang kena lihat baris dia. Tuk tafu. Dan kemudian yang kedua nak pastikan betul ke majhul, kena tengoklah makna dia. Maka di apa? Buah-buahan itu. Qatafa makna petik. Maka buah-buahan itu dipetik. Watuk taful fawakih. Dipetik buah-buahan itu. So ini adalah mabni li al-majhul. Betul. Tuqtafu mabni lil majhul. Dipetik. Seterusnya. Wa tuba'u fi suq. Tuba'. Fi'il mudhari'. Majhul juga tu kan. Tu kemudian ni yang asalnya alif tadi, ya tadi ditukar kepada alif. Asalnya tabi'u. Menjual, yabi'u. Tapi sekarang ni bertukar kepada tuba'u, yuba'u. Dan dijual. Buah-buahan itu dijual di pasar. Fisuq. Tuba'u fisuq. Dijual di pasar. Wa ba'duha tu'saru. Seterusnya dia kata wa ba'duha tu'saru. Dan sebahagiannya, sebahagian buah-buahan itu tu'sar. Mabni lil majhul ataupun maklum. Majhul. Majhul, betul lah. Dengan majlum pula. Tak ada majhul. Majhul. Tu'saru, betul. Baris dhammah dan kena baris atas. Ini tanda mabni lil majhul. Makna dia apa? Cari kamus. Ain sarra apa? Asir. Kan kita belajar adab asir tu makna dia. Apa kita kata? Ashrabu asir. Asir burtukal. Asir laimun. Jus. Jadi jus. Jadi ain sarra tu adalah proses menjadikan jus. Kita perah dia. Kita ekstrak jus dia tu kan. Itu dipanggil tu'saru. So nak terjemah apa ni? Dan sebahagiannya dijuskan. Jus kan. Dijadikan jus lah ya. Itu makna tu'saru. Sebahagiannya dijadikan jus. Tu'sar. Diproses dijadikan jus. Fi'il mabni lil majhul. Fatuttakhadu syaraban lazizan. Maka kita nak fi'il ni saja. Tuttakhazu. Mabni lil ma'lum atau majhul? Majhul, betul. Jadi ni nak latih kita. Nampak saja ni maklum ke majhul? Baru dapat tentukan makna yang betul. Tambah pula kalau kita baca teks yang tak ada baris. Masa tu memang mencabar kita. Ini fi'il apa ni? Maklum ke majhul ke? Baru dapat tentukan baris makna tu. Maka tutakhazu, betul. Fi'il mabni lil majhul. Artinya dijadikan. Tutakhazu. Daripada perkataan asal dia akhaza mengambil. So diambil, dijadikan. Maka dia dijadikan syaraban lazizan, minuman yang lazat. Tutakhazu. Ia dijadikan minuman yang lazat. Lazizan. Okay. Tutakhazu fi'il mabni lil majhul. Dan yang akhir sekali dia kata apa ni? Au tusna'u murabbayat. Jangan silap baca murabbiyat dah jadi murabbi. Cikgu kan. Ini lain murabba. Murabba mana apa tu? Jam apa? Jam yang kita makan dengan roti tu. Jam lah kan. Murabba dipanggil. Mufrad dia murabba. Jadi perkataan ni kalau silap baca silap makna ya. Murabbi
Murabbi lah, yang tahu kan cikgu tu murabbi. Murabba, dia tukar kepada jam. So daripada lelot cikgu tukar kepada jam. Au tusna'u atau mabni lil maklum, mabni lil majhul. Majhul. Betul. Jadi cari balik dalam kamus, sana'a ni apa? Sana'a buat. Tusna'u Dibuat. dibuat dan dibuat sebagai ataupun dijadikan sebagai jam. Jadi itu adalah beberapa contoh penggunaan mabni lil maklum dan mabni lil majhul di dalam ayat. So memang kita akan jumpa dua-dua ni. Baik. Alhamdulillah kita dah selesai at-tadribul awal mabni lil maklum mabni lil majhul. Tadrib tsani ba hawil al-af'al al-mudhari'ah al-mabniyah lil maklum. Tukar hawil fi'il mudhari' mabni lil maklum ila af'al mabniyah lil majhul. Tukar kepada mabni lil majhul. Dapatkan apa fi'il dia. Summa a'id kitabatil jumlah. Kemudian kita ulang balik macam mana nak apa yang akan berlaku pada ayat tadi setelah kita tukar mabni lil majhul. Jadi biasanya apabila dah tukar mabni lil majhul, kita cuma buangkan fa'il itu. Fa'il dia kita hilangkan terus. Okay, contoh yang pertama. Yashrabu at-tiflu al-laban. Apa yang budak itu lakukan? Budak itu minum apa dia laban? Laban ada yang terjemah dengan makna susu, ada yang terjemah dengan makna yogurt. Kopi. Kopi tak boleh. Sabar saya. Kopi yang tidak lagi. Kami minum kopi. Laban. Kalau kopi apa? Kahwa. Kahwa kopi. Ini laban So laban ni susu, tapi di setengah-setengah negeri, especially kalau di Syam, di negeri di Jordan, di Syria, Lebanon, kalau sebut laban, minta laban dengan dia akan bagi yogurt. Ya, jadi dia bergantung pada negeri. Laban, susu, dan laban di setengah negeri yogurt. Jadi kalau kita nak, memang kita nak susu, takut tak nak orang confuse, kita guna perkataan lain. Al-halib. Al-halib. So halib ni baru makna susu, tidak ada makna yang lain. Tapi kalau laban akan bergantung kepada tempat tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan laban. Okey, budak itu minum susu ataupun minum yogurt. Nak tukar kepada susu itu diminum. Ya, apa fi'il dia? Yashrabu bertukar kepada Yushrabu. Sahih. Yushrabu. Apa yang diminum? Al-laban. Jadi daripada labana tadi, asalnya labana, sekarang ni ditukar kepada labani. Ini dalam pelajaran yang akan datang, kita akan lihat yushrabu al-labani. Okey, jadi di sini hari ini kita cuma fokus pada ni saja dulu. Yushrabu diminum. Okey, selesai yang pertama. Yashrabu, yushrabu. Jadi selain daripada kita gunakan kaedah tukar pada atas, pada depan, boleh juga kita buat satu senarai. Mabni maklum, mabni lil majhul, untuk memudahkan kita hafal dan kita ingat. Yasna'un najjar al-kursi. Najjar ni apa ni? Tukang kayu, carpenter. Carpenter itu telah membuat ataupun membina sebuah kursi itu. Yasna'un najjarul kursi. Ya, kita nak tukar ayat, kita kata kursi itu dibina. Yusna'u sahih. Yusna'ul kursi. Kursi itu dibina. Yusna'ul kursi, ya. Okay. Sahih. Rakam salasa. Yaqdi at-talibul utlata fil qaryah. Pelajar itu menghabiskan masa cuti. Pelajar itu menghabiskan cuti di kampung. Kita nak tukar kepada cuti telah dihabiskan di kampung. Ini ada melibatkan huruf illah di hujung. Yaqdi bertukar kepada you, betul. Yang pertama you. Yukdah. Apa nak tukar? Apa nak lakukan pada huruf akhir tu? Daripada ayah kepada alif lah. Alif maksudnya yang tidak ada titik. So, itu adalah bentuk dia. Yukdah. Itu yang pertama. Apa yang telah dihabiskan? Apa yang kita spend tu?
Perkataan seterusnya utlah kan? Utlah. Yuqda al-utlah. Yuqda al-utlah fi al-qaryah. Okey. Sekarang ni cuba lihat balik ayat ini. Yuqda al-utlah. Ada tak apa-apa yang perlu kita tukar? Fi'il tu dah betul dah bentuk dia. Tetapi disebabkan kita kaitkan dengan utlah, apa nak buat? Anas tukar sahih. So apa fi'il dia yang baru yang betul? Tuqda. Tuqda sahih ya. Jadi kita tukarlah daripada yuqda kepada tuqda. So, yuqda ni tak boleh lah. Yuqda tu untuk muzakkar ya. So tuqda al-utlah. Tapi kalau dalam exam tak tersilap yang tu tak apalah. Yang penting saya nak tengok bentuk mabni lil ma'lum, mabni lil majhul, dapat tukar itu pun dah alhamdulillah dah bagus. Soal mu'annas muzakkar tu kalau dapat lagi elok lah. Dan seterusnya rakam 4 yasta'milun nasul mil'aqata 'indal aqli. Yasta'mil menggunakan. Manusia menggunakan mil'aqah sudu. Al-mil'aqah 'indal aqli. Semasa dia makan dia guna sudu. Yusta'mal. Kita nak tukar kepada digunakan. Yusta. Apa dia? Huruf mim tu? Ma, sahih, betul. Yusta'malu, ya. Jadi fi'il yang baru kita adalah yusta'malu. Yasin ta'ain mim lam, tapi instead of yasta'milu dibaca yusta'malu. Betul. So digunakan. Apa yang digunakan? Nas ke mil'aqah? Apa perkataan seterusnya yang kita nak letak di situ? Mil'aqah. Jangan sebut nas lagi lah ya. Mil'aqah, betul. So yusta'mal al-mil'aqah inda al-akli. Baik. Sudu digunakan semasa makan. Baik. Sekarang ni kita lihat balik. Ada tak nak tukar apa-apa? Mu'annas. Betul. Tusta'malu. Jadi kita tak baca yusta'malu, kita baca tusta'malu al-mil'aqah. Maka tusta'malu digunakan. Yang kita tahu perkataan ai musta'mal tu kan perkataan yang sama tapi dalam bentuk mabni lil majhul kan. Yusta'mal kan pattern dia sama, baris dia sama. So apa maknanya musta'mal itu? Makna yang sama dengan digunakan. So al-ma'ul musta'mal air yang telah digunakan untuk bersuci ya. Itu yang kita panggil dia ma' musta'mal, artinya al-ma' allazi yusta'mal, air yang telah digunakan. Okey, mabni lil majhul. Okey, ada siapa di kelas? Okey, kita berikan sikit lagi ya. Imla'il farad bi fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul. Sepatutnya mudhari' mabni lil majhul ni dia nak laju je tu. Fi'il mudhari' mabni lil majhul. Okey, dia berikan sekarang ni dia berikan fi'il madhi. Semuanya fi'il madhi kita tukar kepada fi'il mudhari' dan tukar kepada mabni lil majhul. Artinya ada dua step. Step yang pertama, dapat dulu fi'il madhi dia. Raqiba, apa madhi dia? Maaf. Dapatkan dulu mudhari' dia. Raqiba, mudhari' yar apa? Yarkabu. Barulah tukar kepada mabni lil majhul. Jadi jadi ini jadikan latihan ya. Ini jadikan latihan. Kita akan sambung insya-Allah di yaumi Ramadan insya-Allah. Ramadan kita akan sambung yang selanjutnya insya-Allah. Okay. Di sini untuk tukar mudhari' itu cari mabni lil majhul, yang di bawah itu hawil af'al mudhari'a mabni lil majhul ila mudhari'a mabni lil ma'lum. Tukar. Sekarang ni proses terbalik. Daripada mabni lil majhul nak tukar kepada mabni lil ma'lum. Jadi bila tukar kepada mabni lil ma'lum, kena letaklah pelaku dia, kena ada orang dia. Di sini tak ada, pelaku tak ada. Di sini kena nak tambah. Ulang balik ayat yang sama ya. Dapatkan apakah fi'il mabni li al majhul. Dan yang akhir sekali ni yang dapatkan juga mabni lil majhul dan binalah ayat kita sendiri. So boleh cuba dulu. InsyaAllah nukmil fi darsina al-qadim insyaAllah. Okay, hal hunaka soal? Ada soalan apa-apa?